Okay, Assalamualaikum. Hai. Jumpa lagi dengan kelas Teacher Jess. So, hari ni jom kita belajar Maths, topik Plans and Elevation, chapter 10, 10.2. Okay, so video sebelum ni teacher dah tunjukkan yang 10.1. So, hari ni teacher akan sambung dengan 10.2. Drawing the plans, front elevation, side elevation of object using the quadrant method. Okey, untuk chapter ni, subchapter ni, di mana kita nak lukis kita punya view daripada pandangan depan, daripada pandangan atas, daripada pandangan sisi dalam bentuk 4 quadrant. Okey, dalam bentuk quadrant method dia panggil. Okay, you all pernah dengarkan perkataan kuadran. Kuadran yang sebelum ni you all dah belajar dalam Cartesian plane ataupun sebarang topik yang berkaitan dengan graf. Okay, kita ada first quadrant, kita ada second quadrant, kita ada third quadrant and kita ada fourth quadrant. Normally, ada method yang diajar menggunakan lukisan macam ni. Tapi tak semestinya dalam exam SPM you all kena jawab dalam bentuk quadrant method ni. Sebab you all boleh jawab one by one punya diagram. Maksudnya soalan tu tentang plan, lukis plan saja. Tak semestinya macam ni. Tetapi walau apa pun teacher akan tunjukkan cara menjawab soalan ni berdasarkan kaedah quadrant method. Okey, biasanya cara kita nak lukis jawapan kita dalam quadrant method ni, okey, untuk first quadrant ni kita guna front elevation. Maksudnya soalan tu minta pandangan dari depan. Okey, so di second quadrant kita punya side elevation. So side elevation tu tak semestinya daripada sebelah kanan lah, sebelah kiri pun boleh. Okey, and then biasanya pada third quadrant kita kosongkan di mana untuk fourth quadrant tu kita akan lukis plan. Plan tu bersesuaian daripada yang front elevation. Okey. So, jom kita tengok sikit apa yang ada dalam pengenalan topik ni. Okay, the orthogonal projection of solid on a horizontal plane as view from the top of the object known as plan. So, maksud dia, orthogonal projection bagi sesuatu bongkar yang berada di atas satah mengufuk horizontal plane, pandangannya daripada atas kita panggil ataupun kita kenal pasti sebagai plan. Okey, kedua, the orthogonal projection of a solid on a vertical plane as view from the front of the object is known as front elevation. Okey, orthogonal projection bagi sesuatu bongkar daripada di atas satah mengufuk ataupun mencancang. Okey, vertical plane satah mencancang, sorry. Okey, as view from the front. Okey, daripada pandangan depan. Okey, biasanya kita panggil front elevation. Okey. And then ketiga, the orthogonal projection of a solid on a vertical plane as view from the side of the object is known as a side elevation. Maksudnya orthogonal projection bagi sesuatu bongkar yang berada di atas satah mencacang, pandangannya daripada sisi kita panggil sebagai side elevation. Okay, in the quadrant form, if an object is observed from right to left, then the side elevation of the object should be drawn to the left of the front elevation. The plan of the subject should always be drawn below the front elevation. Okay, maksud dia jika daripada objek yang diberi tu, dia punya observe dia right to left, daripada kanan ke kiri, so kita digalakkan untuk melukis side elevation kita dilukis daripada kiri, pandangan depan. Okay, so dia punya plan mestilah sentiasa dilukis di bawah pada front elevation. Okey, nanti kita tengok contoh soalan yang diberi. Okey, macam apa maksud dia bila objek tu view dia daripada right to left, macam mana cara kita nak guna kita punya 4 quadrant tu. Okey, so kenapa dekat third quadrant kita ni ada line 45 degree? Okay, so the purpose of the 45 degree line is to link the side elevation and the plan using construction line. Maksud dia nanti daripada side elevation ni dengan plan, kalau kita sambungkan dan kita reflectkan pada 45 degree, dia mesti dia punya opposite vertices tu adalah yang sama.
Maksudnya macam bucu A dia akan pergi juga daripada bucu A daripada pandangan plan yang sisi tadi. Maksudnya macam tu. Okey, dia ada relationship lah setiap vertex tu. Okey, kemudian okey, ada sedikit nota ringkas di sini. Okey, jom kita view sikit. Okey, dalam topik plans and elevation, pelajar kena ambil tahu, kena ingat, kena fokus dan memang kena make sure faham konsep ada 3 jenis ataupun style lukisan line yang digunakan. Okey, yang pertama, visible edge should be drawn using thick solid lines. Okey, yang kedua, hidden edge whose views are blocked or obscured should be drawn using dash line. And last one, construction lines should be drawn using very fine solid line. Okey, maksud di sini ada 3 jenis kategori garisan lukisan yang akan digunakan dalam topik plan elevation ni. Okey, yang pertama, lukisan tebal. Tebal ataupun standard lah kita melukis. Okey, beza yang A dengan C ni macam ni. Okey, jika memang kita dah lukis, kita punya orthogonal projection kita tu dan memang itu jawapan dia. Okey, kita biasanya kita guna pensel kita tu, maksudnya normal lah kita melukis, kita tekan tu, kita lukis tu macam biasa. Bezanya dengan yang ini, jika kita sedang buat construction, kita macam tengah merangka jawapan. Okey, kita buat dulu dia punya anggaran panjang, line, sudut 90 darjah, barulah kita nak ukur tepat kita punya orthogonal projection. Okey, yang construction tu dia mesti sangat nipis, sangat halus dan dia mesti terbeza daripada yang garisan yang kita memang nak jadikan jawapan tu sebagai jawapan. Tu maksud dia dua ni. Okey. Maksudnya kalau kita ada dua garisan yang berbeza, pemeriksa tu boleh tahu yang ini jawapan, yang ini adalah dia punya construction nak dapatkan jawapan. Okey, and dah satu lagi. Okay, the dash line ataupun kadang-kadang ada panggil dotted line. Ini menunjukkan garisan bila kita mempunyai sisi yang tersembunyi, hidden ataupun block. Maksudnya dia berada di belakang geometria line. Macam tu. Okay, so ini sangat penting. Tip yang sangat penting untuk topik plans and elevation. Okay, so jom kita tengok contoh 5. Okey, sekejap teacher nak ni sikit. Okey, apa yang kita ada dalam soalan? Okey, jom kita tengok example 5. Okey, diberi satu solid geometry. Okey, example for the solid in the diagram, draw to full scale. Okey, maksudnya soalan ni dia minta kita kena lukiskan lukisan skala penuh. Okey, so ada dua kat situ, huruf X dengan Y, itu bermaksud mesti dia nak minta kita lukis daripada pandangan X satu, pandangan Y satu. Okey, kita ada 3 soalan kat sini. Soalan A, the plan of the solid. Soalan B, the front elevation of the solid on a vertical plane parallel to AB as view from X. And C, the side elevation of the solid on a vertical plane parallel to BC as view from Y. Okey, so ini cara kita nak dapatkan jawapan. Okey, ini jawapan yang sepatutnya. Okey, full scale. Okey, ini menggunakan kaedah yang kita baru belajar tadi, quadrant method. Okey, sebelum kita nak dapatkan quadrant method tu, kita kena faham dulu. Okey, the plan of the solid. Okey, ini bongkah dia. Bila plan, dia mesti view daripada atas. So kalau pelajar boleh lihat sebelum ni kita dah belajar kan. Okey, mana kita punya normal. Okey, so jom kita tengok G, the vertices of the G. Okey, daripada atas you nampak apa? Vertex F, vertex G, vertex E, vertex H. Betul tak? So, idea mula-mula sekali yang kena ada adalah kita nak buat kita punya orthogonal projection ataupun dia punya projection dia. Kita kena tentukan mana dia punya line bagi setiap vertices. Dan nampak tak, untuk plan dia mesti berada pada horizontal plane di bawah. Okay, so G ni kalau kita buat normal line dia, dia akan jatuh kat bawah ni. H sini,
E bawah ni, F sini. And at the same time, bongkah ni juga, kalau you perhatikan, vertex G at the same time with the same normal line adalah ada juga vertex B. So, kalaulah kita tengok, B ni juga pun mesti berada, dia punya image dia pun dekat sini juga. Dia berkongsi titik yang sama kan. Sebab itulah jawapan di sini dilabelkan G/B. Bermaksud vertex G, vertex B berada pada titik image yang sama. Samalah macam ni, H, C, E, D, F, A. Kan dia duduk semua tu jatuh pada satu tempat yang sama. Okay, so ini kita punya draft. Jawapan kita draft baru tau. Draft untuk plan. Okay, nampak macam sengit kan? Tapi you all kena faham, bila kita nak lukis dalam jawapan sebenar kita, jawapan dia jadi macam ni. Okey, nampak tak? Dia daripada ni 3D, bongkah kita solid ni, dia jadi lukisan drawing 2D. Okey, walaupun kita draft tadi nampak macam condong macam tu, nampak macam apa? Nak ala-ala parallelogram kan? Tapi itu bukan jawapannya kerana dia mesti dilukiskan secara tegak. Sudut ni semua semestinya 90 darjah. Okey, kenapa jadi macam ni? Sebab kalau kita faham, ini adalah gambaran 3D. Dia sengit macam tu sebab dia nak tunjuk kat kita 3D. Kalau kita tak lukis macam ni, macam mana kita nak nampak dia sesuatu solid kan? So you all kena faham konsep tu dalam topik plan and elevation. Okay, tujuan draft ni adalah sebenarnya untuk kita nak mudah mendapat bentuk jawapan tu dulu. Ada bila kita lukis dalam full scale tu, barulah kita kena lebih accurate lah dia punya ukuran. Contoh kalau kita tengok sini 4 cm. So bila awak lukis nanti awak kena ukur lah. Okey, ni buku kan. No wonder lah nampak macam tak 4 cm ni. Tapi bila kita nak lukis, kita kena lukis tepat-tepat 4 cm. Macam daripada sini sampai sini. Sharp, accurate dia. Okey, pemakahan dia. Okey, so cuba tengok sini. Sini dia cakap panjang dia 4. Maksudnya di tapak ni dia adalah macam bentuk square kan. So secara logiknya ini 4, ini 4. Bila kita lukis dia jadi satu square lah. 4, 4. Okey. Okey. So kita dah siap soalan A. Okey. Dalam kuadran, katakanlah kita dah ada idea tadi, kita dah belajar kan. Bila plan tu dia berada pada kuadran 4 kan. Okey. Sekarang bentuk ni. Okey. Dia nak tengok daripada sebelah Y. Maksudnya sebelah kanan kita. Bila dia sebelah kanan kita, that's why you punya view daripada Y, nampak view daripada Y mesti berada daripada left to right. Itu yang maksud buku bagi tahu tadi, nota yang bagi tahu tadi. Okey. Dia kata apa? If an object is observed from right to left, then the side elevation of the object should be drawn to the left of the front. Maksudnya bila kita tengok sini, kita nak pandangan Y kita ni dari sebelah ke kanan. Jadi kita start lukis dia punya side elevation tu mesti, yang Y tadi tu mesti duduk sebelah kiri. Dia berlawanan. Okay. Next, dia nak apa? The front elevation of the solid on a vertical plane parallel to AB as view from X. Maksudnya dia nak tengok jika kita berada di sini. Kalau kita tengok ni solid ni dia jadi rupa macam mana. So kalau kita faham, bila dia nak view X, kenapa dia cakap parallel to AB? Maksudnya dia nak kita ni, mata kita ni mesti parallel dengan line AB tu. Bukan macam mata kita duduk kat sini tak. Jadi saya ingat macam tu tak. Okay, parallel to AB. So bila parallel to AB, apa yang saya faham? Okay. So kita akan nampak apa kalau daripada pandangan depan? Sini kan? Betul tak? Kita akan nampak A, B, G, F. So, imagine lah macam kalau kita suluh lampu daripada pandangan depan ni, dia mesti jatuh ke belakang sini kan. Inilah yang dikatakan view image ni berada atas kita punya vertical plane. Macam tadi plan kita tengok daripada atas, dia jatuh ke bawah. Ini berada di atas horizontal plane. Itu masuk nota tadi. Okay, so kalau G, kita buat dulu G. G jatuh situ. B ni normal line dia B. Setiap vertex tu, okay, setiap bucu titik tu
buat dulu dia punya normal line dia. Okey, sampai situ kita dah ada rupa ni. Okey. Tapi jangan lupa, bila kita tengok daripada depan, kita akan nampak satu empat segi yang ini, ABGF. Satu lagi kita akan nampak yang ini. Betul tak? Nampak condong. Nampak condong. Macam bumbung rumah kan? Contoh. Okey, F. Tadi dah ni kan? Dah letakkan dia punya vertex kan? Ada yang tak lagi, inilah E. Kalau kita faham, kalau F duduk sini, E tu nampak duduk atas lagi lah daripada F, betul tak? So, kita draft dulu. You duduk atas tu. Lepas tu H duduk atas tu. Jadi bila kita sambungkan setiap vertex kita tu, jadilah satu bentuk macam ada dua rectangle kat sini. Betul? Okey, ini draft baru. So bila kita nak full scale, dia akan jadi rupa macam ni. Okey. Ni full scale dia. And then di sini pengiraan tu you all yang kena macam calculation secara logik lah. Okey, kalau belakang tu dia bagi tinggi 4. Okey, depan ni 2.5. So, you all rasa you all tahulah kan? Sini berapa? Macam mana nak dapat 1.5 ni? 4 tolak 2.5 tu. Maksudnya macam tu. Okey, jadi kita ambil pembaris, kita ukur daripada sini. Nak naik atas tu 25. Lepas tu kita kena ada satu garisan kat sini. Dan kita tambah lagi 1.5 sebab tinggi sini semua 4. Okey. Sekarang, kalau you perhatikan, dia punya line ni semua ni. Okey, nampak tak? Apa beza garisan ni dengan garisan yang tengah ni? Apa beza garisan ni dengan garisan ni sekarang? Inilah masuk nota tadi. Ini kan you all punya jawapan dah kan? Okay, so yang dia masukkan tadi, drawing thick solid line. Yang ini ni nampak ada garis juga. Maksudnya kalau you all hantar jawapan macam ni, boleh diterima dengan syarat. Okey, nampak tak? Yang ini ni adalah kita punya nak tunjuknya kuadran. Ini nak tunjuknya 45 degree. Ini nak tunjuknya daripada vertex ni untuk pandangan tepi Y, bila dia pergi kepada plane, dia akan pergi duduk sini. FA. Maksudnya FA kat sini tadi kan? Okey, ini pandangan plane dia kan? So kalau kita tengok tepi, daripada sini sebenarnya dia adalah berdasarkan titik yang sama sebab dia ada A dengan A tu. Itu tujuan sebenarnya dia buat 45 degree ni. Okay, the purpose of the 45 line to link the side elevation and the plane using construction line. Jadi dia nak link je maksudnya. Di situ patut berada titik tersebut. Okey, so you boleh nampakkan perbezaan garisan ni dengan perbezaan garisan ni. Ini adalah jawapan kita, iaitu drawing kita. Yang ini dia adalah construction line. That's why construction dia kata mesti very fine solid. Maksud kat sini mesti sangat halus, sangat nipis, sangat tidak tebal sama saiz dengan lukisan kita. Tu maksud dia. Okay, last one. Dia nak the side elevation of the solid on a vertical plane parallel to BC as view from Y. So, Y daripada sini. Tengok daripada sini. So, kalau kita faham, kita nampak bentuk ni lah kan? Betul tak? So, daripada bentuk ni, kalau kita faham, dia mestilah jatuh kepada view dia kat belakang tu adalah vertical plane. Okay, so G, normal line dia jadi situ. H, C, B, and at the same time A dengan B tu berada di atas line yang sama, maka titik dia nanti image pun akan berada yang sama. So kalau kita nampak sebelah sini macam rupa trapezium kan? Okey, nampak? Ni rupa trapezium ni, cuma nampaklah sengit kan? Tak apa sebab ini draft konsep 3D. Tapi bila kita lukis nampak kita tegakkan dia. Okey. So ukuran tu pula kita tengoklah. Tadi ni 4. Okey, ni ni 4. Ni tinggi berapa tadi? 2.5. So dia ada bagi tak panjang GH ni? Tak ada kan? Tapi kita boleh faham dari segi logik lukisan kita. Jika ini 2.5, ini 4 cm, maka sambung teruslah daripada bucu ke bucu mengikut ukuran tu. Maksudnya. So inilah cara menjawab dengan menggunakan kaedah quadrant method. Okey. Kita ada example 6 pula. Okay, example 6 ni apa beza dia? Okay, beza dia. Yang ini view daripada kanan. Ini side dia sekarang view daripada kiri. So, in quadrant form, if an object observed from left to right, the side elevation of the object should be drawn to the right of the front elevation.
The plane of the object should always be drawn below the front elevation. Okay, maksud dia perbezaan bagi example 5 dengan 6. Okay, pandangan tepi dia, Y dia ni daripada kanan, right. Yang ini daripada kiri. Bila daripada kiri, side elevation dia kena berada di sebelah kanan, first quadrant. Okey, boleh faham? So, bila sini yang jadi side elevation, automaticlah sebelah ni jadi front elevation dan memang plan kena bawah pada front. Okey, so macam tadi, view dia daripada kanan. So, di side elevation kena berada di sebelah kiri. Sebab tu dia berada di kuadran 2. Okey, so nampak tak beza dua ni? Okey. So, kita ada contoh sini untuk example sheet ni bentuk dia punya solid. Keadaan ni cara dia draftkan jawapan. How to get the answer from the plan view, side view and front view. And then this is the full scale drawing lah. Okay, dia punya drawing asal dia. Okay, nampak banyak line sangat kan? Tapi itu semua adalah construction. Jawapan dia sebenarnya yang terang sikit tu. Di sini nampak tak? Ada satu dotted line, dashed line. Okay, the edge of DA is hidden. Thus a dash line is used to represent DA. Maksudnya kat sini, okay, dia daripada pandangan mana ni? Depan okay. Oh, plan, patutlah. Okay, yang dotted ni adalah plan. So, kalau kita faham, jika kita tengok dari atas, kita mesti nampak yang ini saja kan? Betul tak? Yang 4 segi ni kan? Yang ni je. Okay. Tapi kita kena faham, garisan TU ni adalah satu garisan sebenarnya. Tapi sebab kerana sekarang kita tengok daripada pandangan atas untuk plan, maka dia jadi tersembunyi. Bila tersembunyi, okay, sebab itulah dia jadi DA tadi kan. Itu dia jadi dash line. Okay. So, kita ada lagi example 7 kat sini. Example 8 dekat sini. Okay. Overall, the example ni, okay, teacher mengharapkan the best you want to expert this topic, you have to draw by yourself. Okay, you kena cuba melukis. Jadi, daripada lukisan tu lah, teacher boleh tengok nanti maksudnya apa yang boleh diperbaiki lagi you punya skill. Okay. So, untuk yang topik 10.2 ni, kita dah habis example 5, 6, 7, 8. Okay. So, masuklah pada self-assess 10.2A. Latihan lah. So, topik ni memang penat sikit lah melukis. Tapi tak apa, dia mudah sangat nak dapat markah jika awak dah expert melukis nanti. Okay, and then dia masuk pada 10.2B. Ini dia 10.2B ni dia memberikan satu bentuk yang mungkin pandangan dia nampak macam sengit. Okay, so ini dia punya cara menjawab jika ditengok daripada view A dan seterusnya. Okay, 10.2C ni dia adalah berdasarkan scale. Okay, kita ada lagi tak? 10.2D adalah solving problem. Okay, so teacher stop dulu untuk 10.2BA dulu. Okay, 10.2A dulu. Okay, nanti kita sambung dengan yang 10.2B dan 10.2C. Okay, jumpa lagi. Bye.